Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dapat lagi kita menyambung kuliah untuk diri sendiri pada pagi ini. Dan hari ini kita bersiaran di Hotel Permai Kuala Terengganu. Dan hari ini oleh kerana kita telah sampai ke Kuala Terengganu, kita buka tajuk baru iaitu bahagian yang seterusnya dalam kitab taubat ini, iaitu mengenai syukur ataupun tentang syukur. Dan syukur ini terbahagi kepada 3 rukun. Syukur ini terbahagi kepada 3 rukun. Yang pertama tentang keutamaan syukur, hakikatnya, pembahagiannya dan hukum-hukumnya. Yang kedua berhubung dengan tentang hakikat nikmat dengan pembahagiaan yang khusus dan yang umum. Manakala yang ketiga ialah keterangan tentang syukur dan sabar yang paling utama. Jadi syukur dan sabar ini ialah adik-beradik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bincang tentang rukun, iaitu rukun yang pertama, keutamaan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Diharap kita ketahui bahawa Allah Ta'ala telah menyebutkan, minta kita supaya berzikir dan sentiasa menyebut zikir ini iaitu syukur, zikir syukur. Di dalamnya Al-Quran, Allah Ta'ala ada berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152, kerana itu ingatlah kepadaku, fazkuruni. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya mengingati dia. Ini merupakan fi'il amar. Fi'il amar ni maknanya memerintahkan kita supaya berzikir. Zikir itu sangat luas maknanya. Tapi dipermudahkan, zikir itu sebutlah nama dia. Allah, 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 zikir. Sentiasa ingat kepada dia. Ketika allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah Ta'ala kata mereka yang ingat kepadanya ketika berdiri. Tak kira berdiri buat apa. Dia bekerja, dia berlari, dia berjalan, dia memandu, ataupun dia melakukan sesuatu amal untuk kehidupan dunia dia. Tetapi jangan sekali-kali dilupa kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan berzikir. Mulakan dengan suatu pekerjaan dengan Bismillah, mengakhiri pekerjaan kita dengan Alhamdulillah. Begitu Allah Ta'ala suruh kita berzikir. Siapa dia? Allazina yazkuru, mereka yang berzikir kepada ketika dia berdiri, maknanya sedang bekerja. Apa kerjalah? Berniaga, ataupun dia berkontraktor, ataupun dia sebagai pesawah, peladang, peneroka, ataupun dia sebagai seorang penjawat awam, pekerja swasta, ataupun dia bekerja sebagai guru, doktor, engineer, apa sahaja. Ketika itu naklah dia sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Maksudnya bahawa adakah pekerjaan itu diredai ataupun diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga orang bekerja mencuri umpamanya sedang berdiri. Pada ketika itu tidaklah dia mengingati Allah Ta'ala. Kalau dia mengingati Allah Ta'ala, pasti dia tidak akan mencuri. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata bahawa ingatlah dia, tak kiralah ketika berdiri. Mana bila kita nampak sesuatu, ingat Allah Ta'ala. Boleh ke tak boleh? Allah izin ke ataupun Allah tidak izin? Begitu je mereka yang sedang duduk, sedang mengajar, sedang berehat, sedang memandu, ataupun apa saja, sedang menonton TV, sedang menonton iPhone pula, sedang menonton Facebook, ataupun apa-apa, YouTube dan sebagainya, maka ingatlah ia akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang membaca akhbar, membaca buku, membaca majalah, ataupun memerhati sahaja, duduk perhati orang dan sebagainya, dia berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan juga sedang baring, ketika dia mau tidur, dia mau berehat, ataupun ketika mana dia mahu melepaskan keletihan kehidupannya sehari-harian, maka dia berbaring. Ataupun ketika dia sakit, ataupun ketika dia menderita, ataupun ketika dia musibah, tak kira apa sahajalah, sama ada dia berdiri ataupun duduk ataupun baring, Allah Ta'ala kata bahawa fazkuruni, ingatlah akan aku. Apa Allah Ta'ala kata bahawa? Dan syukur wazkuruni, bukan saja bersyukur tapi juga bersyukur. Bersyukur pula, bukan saja berzikir tapi juga bersyukur. Maka washkuruli, Allah Ta'ala kata syukurlah kepadaku, berzikir kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Kalau engkau berzikir kepada aku akan ingat kepadamu. Dan jika kamu bersyukur, lain pula jawapan Allah Ta'ala. Apa dia? Wa ila washkuruli wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Gitu. Ayat berapa tadi? Ayat surah Al-Baqarah 132. Kerana itu ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kepadamu. Kalau kita nak Allah Ta'ala ingat kepada kita, kita ingat Allah Ta'ala. Dan hendaklah kamu bersyukur. Dan jangan sekali-kali kamu lupa kepada budi baikku. Wala takfurun. Allah Ta'ala kata takfurun ini, Tuhan kita ni menterjemahkan bahawa jangan engkau melupakan budi baikku. Takfur maknanya kufur. Orang yang kufur itu orang yang tidak mengenang budi baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala kata, bukankah Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Allah Ta'ala kata bahawa dia tidak akan sekali-kali mengazab kita jika kita bersyukur dan beriman. Bersyukur dan beriman. Barang siapa yang bersyukur dan barang siapa yang beriman, nescaya mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat di sini bahawa kita tidak akan diazab oleh Allah Taala di dunia, dan insya-Allah kalau kita bersyukur dan kita beriman, kita tidak akan diazab di akhirat kelak. Itulah pencapaian kehendak dan cita-cita sebenar-benarnya dan satu-satunya matlamat kita, iaitu selamat daripada azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala bersifat lagi. Yang tadi ayat An-Nisa 147. Surah An-Nisa ayat 147. Dan Allah kata bahawa bukankah Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan kamu beriman. Manakala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-145, ini cerita ayat Quran saja pagi ni. Wasanajzish syakirin, akan kami balaslah mereka yang bersyukur. Allah Ta'ala kata bahawa ia bersyukur saja Allah Ta'ala akan membalasnya dengan segala kebaikan. Maka sebab itu nak kita sentiasa bersyukur. Dapat sikit bersyukur, dapat banyak apatah lagi. Ada kesihatan yang sempurna bersyukur, dapat pergi ke mana-mana bersyukur, dapat melihat, mendengar, bercakap, makan, tidur, baring bersyukur. Ada keluarga, ada isteri, ada anak, ada harta bersyukur. Ada tanah, ada sawah, ada ladang, ada bersyukur. Ada pangkat, dapat datuk, dapat sebagainya bersyukur. Dapat kuasa, dapat jadi yang berhormat bersyukur. Bersyukur. Ketika itu, apabila kita bersyukur, kita menjadi orang yang dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan. Apakah pangkat kita, kedudukan kita, raja, sultan, perdana menteri, menteri besar, menteri kecil, sebagainya, pengurusi besar, pengurusi kecil, pengarah. Kalau kita bersyukur, maknanya kita ingat Allah Ta'ala. Dan ketika itu, kalau kita ingat Allah Ta'ala, mustahil kita melakukan pengkhianatan, kejahatan, pecah amanah, rasuah, melakukan maksiat, kemungkaran, kekufuran, na'udzubillah, tuan-tuan dan puan. Maka sebab itu, apabila kita bersyukur, insya-Allah automatik. Bahasa sekarang ni biasa automatik, kita tidak akan melakukan kejahatan dan kita akan tidak akan melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Tuan-tuan dan puan, ketika mana mengesahkan iblis terlaknat, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16, la'aqudanna lahum siratakal mustaqima, lantaran engkau telah sesatkan daku, maka tentu akan kuhalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini dia. Jadi bila Allah Ta'ala mengesahkan iblis melaknat, dilaknat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bahawa lantaran engkau telah sesatkan daku, kata iblis. Iblis kata, apabila engkau sesatkan aku, maka tentu akan kuhalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini janji-janji Allah Ta'ala. Bukan, ini janji iblis kepada Allah Ta'ala. Dia nak menyesatkan kita. Makna dan arti katanya bahawa sekiranya kita ini tidak bersyukur, maknanya kita disesatkan oleh iblis laknatullah. Iblis laknatullah telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan menyesatkan kita daripada jalan yang lurus. Masya Allah, tuan. Maka sebab itu, untuk mengelakkan daripada kita ni disesatkan oleh iblis laknatullah, maka hendaklah kita sentiasa bersyukur. Apabila kita bersyukur, maknanya iblis telah berjaya kita tewaskan. Maka sebab itu, ada yang berpendapat bahawa yang dimasukkan dengan jalan lurus itu ialah bersyukur. Sebab itu Allah Ta'ala kata bahawa ketika mana Allah Ta'ala menyesatkan iblis, maka iblis berjanji untuk menyesatkan kita daripada bersyukur. Rupa-rupanya kita tak bersyukur ni kerana hasutan iblis. Apabila kita dapat sesuatu, kita angkuh, kita sombong, kita riak, kita ujub, kita sum'ah. Na'udzubillah, jauhkan kita daripada Allah Ta'ala segala sifat-sifat itu. Maka dengan sebab itu, hendaklah kita bersyukur. Kenapa? Kerana syukur itu ialah jalan yang lurus. Malahan, kerana tingginya darjat syukur itu, si laknat itu mengkritik pada manusia dengan kata-katanya, wala tajidu aksarum syakirin, dan tidak akan kau dapat sebahagian besar mereka itu bersyukur. Nampak? Iblis, Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Tetapi iblis kata bahawa apa? Wahai Tuhan, dan engkau tidak akan dapat sebahagian besar manusia yang bersyukur. Maknanya ada bersyukur sikit. Siratul Mustaqim tadi, kalau kita letakkan Siratul Mustaqim itu sebagai jalan lurus, itu syukur itu ialah jalan lurus, maka tak ramai orang berada di jalan lurus. Iblis kata, aku akan halang mereka daripada bersyukur, wahai Tuhan, dan engkau akan dapati mereka sangat sedikit yang bersyukur. Inilah ancaman iblis. Ayat yang ke-16 surah Al-A'raf. Inilah kerja iblis. Kerja iblis apa dia? Menghalang kita daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga telah berfirman, wa qalilun min ibadiyasyakur. Wa qalilun min ibadiyasyakur. Apa dia? Surah As-Saba ayat yang ke-13. Allah Ta'ala kata bahawa, dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Betul. Iblis wayak dah. Iblis khabar dah. Engkau akan dapati bahawa hamba-Mu akan bersyukur sangat sedikit. Dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata bahawa Sabah ayat ke-13 ini, dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Allah Ta'ala kata dah. Maknanya tuan, Allah Ta'ala membenarkan apa yang iblis kata itu. Sekiranya apa? Sekiranya kita ditakluki oleh iblis. Maka sebab itu, kalau kita balik kepada sabar, kita balik ke taubat, bahawa kita ini dalam hati kita ini, iblis sentiasa ingin menakluki kita dengan menghalang kita daripada bersyukur dan berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi pagi esok. Minta maaf banyak-banyak. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.